Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidi Ali, terima kasih 50 stars. Nur Azilah Ahmad, Jamilah Abdullah, Dayana Nurul Hikmah, Hanida Mansur, ya berhijau-hijauan di pagi hari, Juwita Haji Ismail, Anis Bujang, Fauziah Yunus, Shima Abdul Hamid, amin. Rohana Nayan, Nafsiyah Bunari, pertama kali saya sebut nama ni. Nur Aini Abdul Rahman, apa khabar bonda? Razimah Kamarudin, Kas Mahmad, Nurul Syarmin Kaswadi, Kelantan girl, comel-comel sokmo. Fauziah Ahmad, Dilanim Ibrahim, Hamizah Sarni, first time rasanya sebut nama ni. Ahlan Wansu, Tuan Haji Ashim Yahya, Kaifahal, Sarimah Muhammad Nur, Amin Aminah, Masya Allah. Khatijah Osman, Bashah Jaafar, Bik Nonong, Syukran 200 stars from Singapore. Latifah Sukarjo, Hanis Abdul Nasir, Mastura Mat Zain, Zulina Wanci, Zariah Ismail, Fatimah Umar, Hawa Midah, Masya Allah. Aisyah binti Muhammad Arif, Amy Orchid, Masya Allah. Apa khabar Amy Orchid? Sabahan Rohayu Abdul Wahid, Ida Najwa. Amy Orchid, saya nak pergi Sabah ni. Tara, Masya Allah. Kumpulkan sahabat Latahzan Sabah. Boleh bah? Masya Allah. Ina Salina, I like green. Wah, memang ambil tudung ni nak. Masya Allah. Lis Daud, lama tak nampak Lis Daud. Rusnani Haryati Aman, alamak lajunya nama ni, tak sempat baca deh. Nyonya Rahim, Masya Allah. Nyonya, apa khabar? Fauziah N. Rahman, terima kasih 100 stars. Nikmazlina, amboi jenguk. Jenguk ustazah pagi ni. Jenguk tu macam mana sahabat? Lamrahudik, saya nak baca tu. Hafiz Azlianti, Umi Afan Qalishah Umairah, Zizul Hasan Daun Pandan Wangi, Maimunah Hasan Roziah Bidin Masitah Embung, Mariani Abdurrahman Samsiah, Yun Taslim 75 stars. Amboi Kak Yun pun pandai hantar stars, malu Zazah tak kerti ni. Zainah Buyung, Yusni Zayaziz, hijaukan warna syurga Yus, Masya Allah. Mariani Abdul Rahman, Sanisah Masitah Embung. Alhamdulillah tu dispel tanpa K ya sayang, Masitah Embung. Oh ini silap type ni, bukan sengaja, faham. Nur Azila Abu Hasan, Anita Saleh, Kak Bib, Habibah Rasul tak sabarnya nak pergi umrah dekat Kedah. Amin amin. Hajah Normah, hanya Kak Bib yang faham umrah kat Kedah. Biar betul Ustazah ni. Rohina Latif, 100 stars. Orang Sabah bah, syukran. Jamilah Baco, Azrina Abdul Hanif, Nur Balkis binti Abdul Mukti, Shimarus Aziah Azlan, Asmah Osman, Mazura Muhammad, Masya Allah. I love you. Artati Gafar, Nur Cahaya, Maizura Rahim. Kan? Dr. Maizura Rahim. Nanti kita PM tepi kat ni, Kak Nazah, suruh dia cek Maizura Badilishah ni orang utara. Fatin bagus sahabat kita ni, dia dah lama tak tengok kawan dia tak live, risau juga kan. Kan sebab selalu dia memang aktif, takut FB dia kenapa-kenapa ke. Alhamdulillah, Allahumma salli. Saya perasan hari ni saya guna lampu yang sama, semua sama, tapi macam cerah kan. Cerah sangat. Kenapa ni? Apa rahsianya hari ni? Taklah sahabat-sahabat, saya tak pernah godek-godek benda lah ni. Saya on, saya live FB gitu, tapi saya tak reti nak godek-godek. Masalahnya kadang okey, kadang tak okey.
Saya pun tak tahu. Yang saya tahu, saya buka muka surat. Pahala pula dah tukar slang ni. Saya buka muka surat 527. 527. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Khamis, minta maaf kalau ada yang berpuasa saya minum depan anda. Clear rawang, cuaca mendung. Linda Pici, I miss you. Iriani Muhammad, Zainab Osman, Cik Liza, Kaifahal, Farhana Sobri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Zaini Samad kata suara perlahan pulak dah. Orang lain okey ke? Munirah Draman mimpi berada dalam raudah. Tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Maziah Abu kata cerah. Cerah tu video, audio okey ke? Liza Izara. Masya Allah, ni dah macam nama artis dah ni. Kak Yanti Yusufku sayang, terima kasih hantar stars pada Ustazah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dengan ini diumumkan, komen yang saya pinkan itu sudah tidak ada. La Tahzan Selangor KL kerana semalam sudah ditutup. Melimpah sahabat. Tak cukup tempat dah, hanya untuk 250 seat. Halah, itulah sebab bila Ustazah iklankan awal-awal bernanti. Lepas tu semalam mereka dah tak larat nak tolak dah. Yang tolonglah saya seorang je, tolonglah saya seorang. Mereka tak boleh nak tolong, nanti kan kena bersila atas lantai. Macam mana tak sesuai. Okay, kita nak keselesaan. Gitu. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak baca sambungan pertama kepada bab 251. Kata Kak Mas Liza kita okey je suara Ustazah. So yang rasa slow tu tolong check kita punya volume handphone lah kot sahabat-sahabat. Okey, 251 semalam kita belajar. Alamak, Cik Liza pun kata suara pelan. Kita tengok lagi. Kot saya punya, alamak. Allahumma salli. Okey, harap-harap dah okey. Saya dah maksimumkan volume saya. Semoga anda juga begitu. Ke nak suruh saya pakai mic di setiap kali live ni? 2 tahun dah tak pernah pakai mic kot. Suara terpaksa guna speaker baru boleh dengar. Kalau tak, suara Ustazah sayup-sayup pulak dah. Gitu ya Nursidah Anwar. Fatimah Toris, ceria sokma-sokma. Apa yang tahniah Siti Aminah? Azizah Atan, terima kasih 50 stars. Okey, kita teruskan. Istirahat akan membantu kelancaran perjalanan selanjutnya. Dan dengan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yusniza Yaziz. Kita ada juga Yusniza Jaafar Masya Allah. Yusniza Yaziz tu dia macam print out semua tulisan Ustazah. Sangat perfect tulisan dia tentang kuliah kita semalam. Dan juga Baiti Abdullah mengulas mengikut caranya sendiri tentang kuliah semalam.
Dan juga Kak Maslizah bagiran kita sejibi. Dia tiru apa yang Ustazah sampaikan dalam kuliah kita semalam. Every day tanpa henti mereka ni sahabat-sahabat. Jadi semoga Allah curahkan rahmat kasihnya kepada mereka ini. Masya Allah. Bila menulis, dia adalah kekuatan ilmu buat kita dan satu tindakan amal yang insya Allah kita akan segerakan untuk beramal, kerana bukan saja menggunakan panca indera bernama telinga untuk kita mendengar, tapi mata, tapi juga kebolehan untuk tangan kita, jari kita menulis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kak Imam Mustafa kata okey, better dari semalam. Kuantan jelas, kata Fatimah Abdullah. Dengar, ni something wrong lah pada sebiji. Kan betul, lilarin. Nak sebut rin ke ra'in ni. Masya Allah. Syuhaini Zamzam, first time rasanya saya sebut nama ni. JB pun clear. Dilanim Ibrahim, Masya Allah. Semalam sudah ku baca Dilanim punya nota. Sahabat-sahabat tengok ni, saya ada himpunan sahabat La Tahzan Johor Bahru punya. Masya Allah, hebat. Nanti kan di Al-Falah kita nyanyikan lagi sekali, La Tahzan Innallaha Ma'ana. Lepas tu sahabat-sahabat, anda kan kalau tengok komen-komen ni, Masya Allah, boleh bikin nangis bah. Masya Allah. Okey, saya tak sebut nama. Siapa tuan badan dia rasa, contoh seorang daripadanya menulis. Ni untuk kita kumpul lagi kawan. La Tahzan yang Ustazah buat setiap hari sangat saya nantikan. Setiap hari saya banyak belajar berdamai dengan takdir. Amboi, bahasa siapa berdamai dengan takdir tu? Saya banyak belajar berdamai dengan takdir, menjadi insan yang lebih bersyukur dengan nikmat hidup, mensyukuri juga setiap dugaan. Masya Allah, ujian yang Allah berikan dalam hidup saya. Masya Allah. Setiap tajuk dalam La Tahzan sangat bermakna, setiap satunya. Setiap ayat-ayat sangat membantu saya untuk bangkit dari down, kejatuhan. Kita ni padu semua konten yang dikongsikan. Ya, Umur Reda, cadangan yang terbaik. Nanti kita buat. Dikala rasa lemah dan dalam masalah, saya pasti akan mendengar semula kuliah La Tahzan Ustazah. Allah, Juliana Mustafa kata suara ke dalam. Suara I keluar, you know. Suara I keluar. Syukur kuliah La Tahzan banyak membantu saya yang serba lemah dan kurang ini sedikit sebanyak menjadi kuat dengan ilmu dan semakin faham tujuan hidup di dunia. Subhanallah sahabat, kan tujuan hidup di dunia. Terima kasih Faizah Muhammad Nur 200 star. Tujuan hidup di dunia ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau tak faham memang pening lah. Sebab kita tak tahu tujuan Allah ciptakan kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu Hafizah Wagiran Datin Hawa nak dengar lagu La Tahzan? Apa tu maksudnya? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, tolonglah, tujuan Allah ciptakan kita hidup di atas dunia ni untuk beribadah. Tak ada tujuan lain. Tapi tolong mengaji, banyak datang ke majlis ilmu. Kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan kita hadir ke majlis ilmu, kita tahu apa maksud ibadah tu. Banyak orang hanya faham ibadah tu solat, puasa, zakat saja. Silap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syukur kuliah La Tahzan banyak. Mana tadi dah habis dah ni. Okey, terima kasih Ustazah. Saya cakap terima kasih Ustazah ni macam saya kurang selesa sikit lah sebenarnya. Syukur ya Allah. Terima kasih Ustazah ni, sebenarnya saya yang kena terima kasih dengan anda. Sebab apa sahabat, kalau anda tak on dan tak live, tak ulang siar, tak dengar kuliah ni, anda tak dapat. Sebenarnya tak perlu berterima kasih pada saya. Syukur pada Allah yang memilih kita, sungguh. Dan saya pun cakap bila orang terima kasih Ustazah, sebab awak pilih, maka tahniah kepada anda. Subhanallah sahabat.
Yang mahu dia tahulah cara kan. Macam mana lagi kita nak cakap. Terima kasih Ustazah membacakan kitab La Tahzan setiap hari. Sangat-sangat membantu banyak jiwa-jiwa yang amat dahagiakan ilmu untuk dekat dengan Allah dan berdamai dengan takdir Allah. Anda rasa saya ada masa untuk pening kepala nak baca semua ini. Dan saya dah habis baca semua sekali. Percaya ke tak percaya? Saya dah habis baca semua sekali. Dan saya telah menjiwai apa yang anda rasa. Terima kasih sahabat-sahabat La Tahzan JB. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita sambung pengajian kita pada muka surat 527. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kat mana kita semalam ni? Justru itu dan lemah. Kita sampai kepada mana? Saya suka nak ulang balik lah sebab ayat Quran semalam kita langsung tak baca kan. Saya suka nak ulang balik pada perenggan kedua muka surat 527. Okey. Sejauh pengamatan saya, kata Dr. Aida Al-Qarni, orang yang memaksakan diri untuk menambah berat, terasa menambah berat ni. Menambah berat timbangan amalnya, timbangan amal tau, subhanallah. Terlalu banyak melakukan yang sunat dan nekat melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya, justru akan terputus daripada amalannya itu dan kembali lemah. Bahkan jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Semalam kita belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, jangan melampau-lampau. Sebab Islam tak pernah mempersulitkan, tapi kita yang bikin sulit. Kenapa kita banyak sangat alasan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mahu pun nak ikut apa yang Allah telah perintahkan. Yang Allah larang itulah yang kita nak ikut. Pasal apalah kita ni? Jawapannya sebab hari-hari kita berperang dengan nafsu. Sahabat, kita ikut nafsu, lesu kita. Kita selalu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ter apa tu? Terikut bisikan-bisikan syaitan kepada kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama, pada ini pelajaran hari ini, agama pada dasarnya, macam mana Ustazah ni, mata Ustazah nak baca komen dan juga nak baca kitab, kan, laju berbenau tulisan. Betul, ayat Quran belum baca kan Kak Siti Azmahani Mamat. Zamila Mustafa 2 ke ni maksudnya? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Kak Ina Salina saya baca. Kak Ina Salina nak tolong baca ke? Marilah datang rumah saya. Rumah saya ni jangan harapkan ada apa. Sampai datang rumah saya kena bawa makanan sendiri. Punya teruk Ustazah Zai. Rumah saya ada hidangan-hidangan kitab yang banyak je. InsyaAllah. Okey, agama pada dasarnya datang untuk membahagiakan umat manusia. Kita tengok ayat Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Taha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Allah cakap dah, Masya Allah Tuhan. Kita, kalau Ustazah suka bagi contoh macam ni. Kita beli barang elektrik yang baru, tak reti guna. Nak telefon kawan lambat benau dia ni jawab. Nak tengok video, 3 minit pula. Okay? Kita buka je manual book yang ada di samping, di dalam kotak tu. Oh, macam ni rupanya nak on switch dia. Oh, macam ni rupanya kalau nak charge bateri dia. Kita ada manual book dia. So, ada masalah untuk menggunakan peralatan, terus rujuk kepada manual book dia. InsyaAllah kita dapat jawapan. Kan, sahabat-sahabat? Dalam hidup kita ni, Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Kita selalu tak tahu macam mana cara Ustazah. Malam tadi pukul berapa? 2 pagi kot. Ustazah share pasal Fasabrun Jamil.
Ustaz Akil Hai punya video kontot lah saya panggilnya, video kontot ceramah panjang tapi orang kontotkan video tu. Tapi bila kita dengar balik ni bagus ni untuk share. Lebih-lebih lagi di hujung tu dia sebut fasabrun jamil. Macam buku sahaja tajuknya. Sebab apa saya tak boleh tidur, sahabat-sahabat tadi saya tak boleh tidur. Saya petang semalam saya berurut. Urut tu bukan urut yang orang biasa saya pergi. Sebab saya dah tak tahan sangat. Saya rasa tegang-tegang belakang tengkuk saya ni kan. Kita banyak macam menghadap satu arah. Lepas tu kita banyak travel kan. Berapa hari daripada saya balik Mekah tu. Aduh, saya rasa macam kerah-kerah dah sampai sakit belakang ni. So orang yang dah biasa dengan kita tu, kita tak ni. So kita pergilah satu tempat ni kan. Satu tempat ni biasa dia okey. Tapi mungkin saya nak salahkan dia pun tak boleh juga. Sebab mungkin saya punya ni dah, sebab budak tu sambil dia urut saya, tegang sangat dah ni ustazah, dah bersimpul-simpul dah urat ni. Macam tu kan. Alah, hai, urut je lah. Lepas tu dia macam ada pakai kayu tu. Dia kata nanti lega. Ya Allah, satu malam saya tak tidur sahabat. Ni belakang saya ni macam bantat. Tahu tak? Oi, ustaz kata apa? Dia dengar lain. Subhanallah. Sakitnya Tuhan je yang tahu. Bekas dia picit tu kan. Saya rasa macam ada apa macam ada batu bata dekat dua bawah bahu saya ni. Sekarang ni lah pun. Lepas tu saya mengadu dekat sahabat-sahabat tim khidmat. Pukul 2 pagi mengadu sebab tak boleh tidur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu dia kata tak apalah ustazah. Ustazah ngajar je lah tahzan pagi ni. Mesti ustazah sihat. Sabar je lah kan. Gitulah mereka ni. Sama macam Ustaz Azwan. Bila saya cakap, aduh bang, tak tahan bang sakitnya. Lepas tu dia kata apa? Tak apa ya, ngajar je. Sebenarnya dia dah nyampah dengan isteri dia. Bila ajak pergi hospital ke apa kan, tak apa nanti sihat. Nanti sihat tu mengajar juga. Tu mengajar juga sahabat-sahabat. Jadi saya berdoa sangat pada Allah. Saya berdoa sangat pada Allah. Jangan sakit ni, sebab sakit ni sahabat, dia kata bekas tangan, bekas urut je lah. InsyaAllah sehari dua okey, sehari dua. Hari ni saya relax sikit. Saya ada meeting Latahzan Al-Falah sahabat. Lepas tu saya nak pergi Bangi. Saya ada urusan. Subhanallah, saya nak dapatkan 13 telekung untuk ibu-ibu tunggal yang kami baru raikan. Yang kami akan raikan di Al-Falah ni. Kita nak raikan ibu tunggal juga. Sebab program di Al-Falah hanya muslimat. So saya minta masjid cari ibu tunggal yang susah di kalangan mereka. Sambil kita bagi RM, kita nak bagi telekung baru kat mereka. Jadi saya nak jumpa sahabat saya ni. Sebab mana saya nak sempat nak pergi kedai-kedai nak cari kan. Saya tahu kawan saya ni jual telekung. Kau ada stok tak? Aku nak 13 ni. Ada design, kau datang je rumah aku. Gitulah. Benda yang mudah kita mudahkan. Subhanallah sahabat dirahmati Allah. Jadi bila saya rasa sakit macam ni, saya risau untuk Jumaat dan Sabtu. Jumaat ni saya seharian di PWTC. Jom kita dating di PWTC hari Jumaat. InsyaAllah bermula 9.30 pagi. Saya akan berada di sana seharian. Okay, seharian saya berada di PWTC insyaAllah. Subhanallah. Jadi bila kita dah boleh jumpa sekarang, dah boleh salam, dah boleh berdakapan kan sahabat. Aduh, masa Latahzan Penang dengan Latahzan JB tu, saya memang muah-muah sungguh lah dengan muslimat kan. Lepas tu dah tak ingat dah tudung kena tertarik ke, tudung kena terkemek ke, dah tak ingat dah. Saya tak kisah pasal tudung kan. Tapi lepas ni Jumaat dan Sabtu ni, siapa jumpa saya, sahabat-sahabat, saya risau orang tekan bahu saya belakang ni. Sakit sangat-sangat ni, tak boleh sentuh. Aduh, subhanallah, cari pasal kan, nak berurut dengan dia bagus. Mungkin dia bagus. Saya ni lah sebab dah terlampau. Sebab dia cakap macam ni, akak apa ni, ustazah akan sakit ya malam ni. Dia dah cakap dah, maknanya dia tahulah kan, akan sakit ya malam ni sebab urat dah tegang sangat ni. Ustazah kena datang lagi. Kita pula bila dah macam ni, aduh aku tak datang lagi lah. Kalau macam ni makin sakit, sahabat-sahabat, makin sakit. Gitulah. Amin, amin. Amin, Hamidah Husin, amin. Dia macam tu lah, ya Allah. Sebab saya sendiri gelak kat diri saya. Tak ada penyakit, cari penyakit. Macam itulah. Kan? Tapi kita usahakan, Masya Allah. Okay. Ambil lagi. Ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. So Quran ni sahabat, tolonglah sahabat-sahabat Latahzan. Tolong sahabat-sahabat Latahzan.
Kamariah Ibrahim, amin. Ya, esok lusa okey tu Ustazah, jarang mengurut. Betul-betul memang saya tak adalah nak mengurut-ngurut macam orang lain ni. Tak ada masa hakikatnya sahabat. Sakit sangat dia jadi macam, aduh ya Allah Tuhan. Itulah cari pasal yang saya nak tergelak ni. Kata-kata elok-elok, sihat, boleh tahan sakit tu, pergilah berurut. Sebab orang kata jangan bagi tegang ni kat belakang ni kan. Silap lah pula kan. Dia pakai macam kayu ke macam mana kan. Jadi siapa ni, sahabat Tim Khidmat kata, kayu macam ni ke Ustazah dia guna? Saya dah tak tengok dah kayu dia. Kita pergi patutnya keluar dengan happy kan. Tu keluar dah tak happy dah. Tak kayu mana dia guna, kita pun tak tengok kan. Allahumma salli ala sayyidina. Nak tergelak kelakar. Cuma siapa yang dengar latahzan hari Jumaat pagi besok sebelum saya keluar rumah, tolong kalau saya bagi tahu saya sakit lagi bahagian bahu saya ni, jangan nak peluk beria-ria tekan kat bahu saya ni. Kan ada pula yang kena hempuk dengan handphone. Masya Allah. Tiba-tiba Ustazah dah tengah senyum-senyum menjerit, aduh apa jangan terkejut pula kan. Dia tak boleh dekat bahu ni Farahliana Ahmad. Farahliana Ahmad mentang-mentang bukan dia yang nak jumpa. Siapa yang jumpa Ustazah jangan sentuh belakang, amaran. Masya Allah. Tulis dekat sini kan, Farahliana jangan sentuh bahu, sentuh pipi je. Pipi ni bagi penyek-penyek ni, tak apa, biar dia kempis sikit. Masya Allah. Okey, minta maaf kita bergurau-gurau pagi ni. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Balik kepada Quran. Ustaz Akil Hai malam tadi, dia cerita tentang jenis-jenis penyakit yang boleh menyebabkan kita kemurungan. Macam-macam jenis sahabat. Saya nak sebut kat sini pun serba salah. Sebab apa? Ada orang bila macam contoh dia anxiety, kita datangi dia, dia minta nasihat kita, kita datangi dia, kita bagilah tips, kaedah antaranya solat tahajud jangan tinggal. Okay, maknanya amalan-amalan untuk mendekat kita kepada Allah. Quran sama sekali jangan tinggal. Majlis ilmu hari-hari sahabat-sahabat. Itu je yang Ustazah ulang-ulang. Dan orang yang istiqamah amal, alhamdulillah nampak perubahan. Tapi kalau dia tanya pendapat dan dia sendiri Quran jarang-jarang, solatnya lambat-lambat, solat sunat langsung tak amal, puasa sunat tak nak buat, puasa qada dah hujung-hujung dekat nak Syakban, nak masuk Ramadan baru dia nak qada, memang lambat sembuhnya. Jadi sakit-sakit macam ni tak ada lain sahabat-sahabat dirahmati Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Saya tak tahu dah nak cakap macam mana. Sebab Allah berbicara dengan kita dalam kalamullah, itulah dia Al-Quran. Kalau kita tidak mengaji dan mengkaji Al-Quran, kita takkan dapat bagaimana ketenangan yang didambakan oleh orang-orang beriman. So agama ini turunkan Al-Quran sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita faham tujuan hidup kita ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Wan Radia. Betul-betul. Saya akui Rosnani Syamsuddin, betul. Saya akui saya memang dah lama sangat tak servis badan kan. Sebab kisahnya dulu saya sebulan sekali, paling lama 2 bulan sekali, memang saya akan, kita banyak sangat bergerak kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk lama dalam kereta macam tu. Ada seorang makcik ni, memang dia satu-satunya lah yang saya suka berurut. Tapi makcik tu dah meninggal, semoga syurgalah untuk dia. Dan saya adalah manusia yang tidaklah saya akan mudah-mudah je untuk orang kata tukang urut ni bagus, pergi-pergi. Tak, minta maaf sahabat. Bukan sebab apa, sebab aurat kita kan, kita kena tahu bahawa dengan wanita sama wanita pun kita ada aurat. Jadi walaupun macam-macam mana pun kita kena jaga. Bukan suka-suka je kita nak mudah-mudah mempersembahkan tubuh kita ni walaupun untuk dirawat. Sebab rawat tu bukan rawat emergency. Macam semalam contoh, saya ni tak adalah sampai sakit tak boleh ni. Cuma ada masa petang semalam saya tak ada kuliah, saya pun halu lah, nak cubalah sahabat-sahabat saya dah tak ada siapa lagi yang saya nak minta tolong kan. Dan kalau ada anak murid itu ketukar urut tu, Ustazah Allahumma salli ala Muhammad, saya boleh urut Ustazah? Sejujurnya minta maaf, saya ucap terima kasih banyak. Saya takkan pergi dekat anak murid saya. Saya rasa macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni macam batas aurat tu lah. Saya minta maaf kan. Sebab ramai juga anak-anak murid saya yang offer kan, lagi-lagi kalau nak urut satu badan macam tu kan. Jadi
kita kena jaga. Orang yang pergi spa selalu kadang dia tanya, Ustazah, kenapa kita tak boleh gunting rambut dekat orang Cina? La ilaha illallah Tuhan. Kesiannya dia tak faham bahawa kita dengan wanita non-Muslim pun ada aurat. Aurat kita dengan wanita non-Muslim sama dengan aurat kita macam orang lelaki. Kita dengan orang lelaki, aurat kita macam mana? So sahabat-sahabat dia pun boleh tanya lah, pasal apa tak boleh? Dia kan orang perempuan. Cuba kita faham pasal Allah tak bagi. Tapi kenapa Ustazah? Anak saya duduk dekat universiti satu bilik dengan kawan non-Muslim. Faham, saya ada pembantu rumah Filipin non-Muslim. Takkan tak boleh Ustazah? Takkan nak pakai tudung 24 jam? Sabar, Sat. Mengaji, sahabat. Kalau dah duduk serumah, kalau dah anak duduk jadi roommate, itu dah memang keperluan hidup dia. Dia tak boleh nak tukar, pergi jumpa dekan. Saya tak nak duduk dalam bilik. Dah kenapa engkau ni? Sebab kawan sebilik saya orang non-Muslim. Mak saya pesan tak boleh. Kalau universiti tak nak layan, okey, kau tak nak duduk dalam bilik, kau duduk luar bilik. Senang, settle kerja kan sahabat. Pembantu rumah, kita ada sebab kenapa kita ambil yang non-Muslim bersama rumah kita. Saya ada kenal seorang datin ni sahabat, dia dah Islamkan 4 orang pembantu rumah dia. Kan, kerja dengan dia 3 tahun, tengok live dia macam mana. Memang dia seorang yang sangat gigih. Rumahnya dijadikan majlis ilmu kan. 4 orang dah pembantu rumah dia, Filipin, diislamkan dengan izin Allah. Sebab dia ada niat mentarbiah mereka ni. Alhamdulillah, Allah beri keizinan macam tu. Jadi sahabat-sahabat, takkan 24 jam nak pakai tudung. So contohnya kenapa Allah suruh jaga anak kita yang sebilik dengan non-Muslim dekat universiti tu. Suruh hati-hati, berkawan betul-betul dengan non-Muslim tu. Cakap kat dia, kita duduk sebilik. Kalau I tidur pakai baju kelawar, rambut tak tutup, you tolong faham ya, agama I tak bagi I buka walau sehelai rambut. So you jangan senang-senang nak ambil gambar I tengah tidur ke, walaupun nak bergurau. Lepas tu you masuk dalam family group, tengoklah cara kawan I tidur ni, so cute kan. Tak ada cute-cute-nya. Tak ada cute-cute-nya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ini hukum. Jadi kalau misalkan sama-sama study kan, 24 jam kau nak duduk dengan dia, sama-sama study. Kita buka tudung, dia buka tudung. Dengan pembantu rumah, sama-sama potong bawang, bukan membawang kan, sama-sama buka rambut. Ulama berbahas perkara ni. Jangan sampai timbul fitnah. Fitnah tu sehingga ke tahap dia boleh balik kampung dia bercerita, saya punya majikan tu rambut dia cantik ikal mayang. Ini yang tak nak, sebab benda tu aurat yang kita jaga dalam rumah, di luar rumah ni akan terkeluar juga. Sampai macam tu Islam menjaga kita. Dia bukan menyusahkan sahabat. Jadi kalau kita pergi, bukan tak ada pilihan. Ada orang ni marah kat Ustazah, kenapa tak boleh pergi gunting rambut dekat orang Cina? Sebab saya dah selesa dah. Cantik dia buat. Dulu kini selamanya saya dah memang dia. Dah memang dengan dia. Sahabat, ada pilihan. Ada pilihan, bukan tak ada pilihan. Masya Allah. Jadi bila kita sebut ada pilihan Muslimah, kenapa kita tak pilih yang Muslimah? Kenapa kita sahabat-sahabat dirahmati Allah kenapa kita terus macam dulu sebelum kita faham, kita memilih yang non-Muslim? Ataupun orang yang nak urut tubuh kita ni, orang yang tak amanah, yang mulutnya sentiasa, tadi aku urut si Fulan ni, ada parut kat situ, macam mana lagi dia boleh sayang? Ini mulut orang yang biadab. Sahabat-sahabat minta maaf. Sebab tu pemandi jenazah dalam agama, pemandi jenazah disuruh yang amanah. Dia tak boleh bercerita. Ustazah kalau diceritakan oleh pemandi jenazah, Ustazah, jenazah yang saya urus ni bla bla, saya tak pernah tanya jenazah mana kak, yang mati minggu lepas tu ke, yang rumah hujung tu ke. Tak berhak tanya. Saya tahu kenapa dia bercerita dekat saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana untuk jadi input lah dalam ceramah-ceramah saya. Saya dengar daripada seorang pemandi jenazah, seorang jenazah yang dimandikan baru-baru ni, bau busuknya Tuhan je yang tahu. Rupanya anak-anak cakap dia dengan suami, mulut macam ni contoh. Jenazah yang mana? Kita tak tahu jenazah yang mana. Kita hanya bercerita secara umum. Tapi kalau anda diamanahkan untuk merawat orang, balik cerita dekat suami, cerita dekat anak-anak, orang tu tubuhnya jenis macam ni, sahabat, itu dosa besar.
Sebab itu kalau kita faham kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, jangan ada perempuan yang berkawan dengan perempuan lain, bawa perempuan datang rumah, bersembang-sembang, buka tudung sebagainya, suami anak lelaki tak ada, is okay. Tapi nanti bila suami dah balik outstation, sembang dia anak-anak lelaki, kamu tahu tak? Aunty tu hari tu datang rumah kita, dah 30 tahun dah Umi tak jumpa dia. Ya Allah, rambut dia hitam lagi rupanya. Dia tu memang dari zaman sekolah memang vogue sungguh lah. Kan, Umi memang dari sekolah dulu, Umi respect dengan dia, jaga kecantikan, jaga. Tengok Umi tengok betis dia bunting padi lagi. Amboi, kau ingat apa bunting gajah ke bunting padi, tak payah cerita kat orang. Itu sebab minta maaf sebut, kalau kita suka sangat bercerita macam tu, adalah juga yang menangis di bahu ini. Ustazah, saya tak sangka Ustazah, suami saya kan menduakan saya. Kan. Lepas tu Ustazah bercakap, dengan siapa kak? Tenang-tenang sikit. Masalahnya Ustazah, kalau dengan orang lain tak apa, ni dengan BFF saya sendiri yang selalu datang rumah saya, yang kalau saya outstation tu saya suruh kawan saya tu pergi hantar makanan kat suami saya. Siapa suruh? Siapa suruh bercerita pasal aurat wanita lain depan suami? Islam tak suruh. Bahkan Islam marah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak benda yang kita rasa nak cerita tapi tak boleh cerita. Nak cerita tapi kena sabar, nak cerita tapi kena sabar, gitulah kan. Macam semalam saya share, seorang ustaz kata, sebenarnya kata-kata itu daripada Al-Fadhil Ustaz Adi Hidayat. Saya suka dengar kuliah di Indonesia kan, sahabat-sahabat. Dia sebut macam ni, dalam pada kita belajar, sekarang kita proses belajar, catatlah, ambillah semua apa kata-kata guru, ambil semua saat kita belajar, kan? Penuhkan dada kita ni dengan ilmu, ambillah. Tetapi saat kita mengajar, ada benda yang kita tak boleh sampaikan, ada benda yang kita kena tahan, sahabat. Contoh, kita mengajar anak-anak kan, aku nak je cakap ke anak aku ni, dulu mak pun berzina juga, mak menyesal, mak melahirkan anak luar nikah. Kita nak cerita ke anak kita, walaupun itu pengajaran yang sangat baik, tak perlu ceritakan. Cuma kita nasihatkan dia secara umum. Muda-muda ni sayang, ramai je kawan-kawan kamu yang muda mati kan. Kalau kita berdua-duaan, orang ketiganya adalah, makhluk ketiganya adalah iblis. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi perkara-perkara macam ni, tu dia dalam sibuk-sibuk Ustazah nak berceramah ni, Kak Ayah masuk line punya komen. Cuba tengok komen Kak Ayah. Aduh, Kak Ayah, lemau lah Kak Ayah nak baca komen Kak Ayah ni. Kak Ayah tak pernah pergi salon, suami yang tolong potongkan rambut. Ayo amma Kak Ayah. Gelak dah Ustazah. Kenapa gelak? I is jealous. Jealous tak dengar Kak Ayah cakap? Masya Allah, tak pernah pergi salon, suami potongkan rambut. Kau ada? Masya Allah. Macam ni lah sahabat-sahabat yang kita nak tiru. Masya Allah kan. Saya balik-balik Mekah dulu kan, bila ya Allah lepas PKP lah, ya Allah bang, rimehnya betul, payah apa benda mesti dia lah bang putihkan rambut. Dia kata iyalah tu, nanti jadi macam mana lah agaknya. Habis nak tergelak dah Kak Ayah. I is jealous. Sekian dimaklumkan. Tapi Kak Ayah dengan suami, Masya Allah, semoga sampai ke hujung usia, sampai bersanding semula di dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Kita batuk terus baca komen Kak Ayah ni. Aduh, minta maaf sahabat. Allahumma salli. Tak boleh cerita suka-suka, putih polos, jangan mudah-mudah. Walaupun ipar dua kita, bang, semalam kan tidur rumah mak, lepas tu rupanya dia punya rambut tu, kenapa dia dah umur 40-an, rambut dia hitam legam, rambut saya dah putih hitam. Kenapa bang tak payah cerita. Hampa ni kadang-kadang Allah pelik sungguh lah. Suami buat-buat, ya ke? Memanglah dia macam buat-buat tak tahu. Lepas tu nanti bila dia termenung kan, isteri pula asyik outstation je. Nak pergilah rumah kakak ipar tu. Manalah tahu dia tengah buka tudung ke, tudung yang gelap gelita. Tudung gelap gelita pula, rambut yang gelap.
Faham ke faham apa Ustazah cakap ni? Okey, dah tak nak baca. We all pun jealous kan Rin Ali. Okay, sekian dimaklumkan. Kita sambung-sambung. Habis pula masa Ustazah Zainal nak sinetron je. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menghina orang-orang yang membebani diri mereka dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Yang akhirnya Masya Allah, Allahu Akbar, wahai Jaafar. Bahagianya, okey dah. Diam. Ada orang lelaki menonton ni, kalau muslimat saja tak apa. Masya Allah. Mana tadi? Ayu kecil-kecil dah mata Ustazah sahabat. Tak nampak dah tulisan macam mana ni. Dia comel, so cute makcik-makcik ni. Cute, suka dah sangat dengan nampak. Masya Allah Tuhan. Rahmati semua muslimat yang menonton majlis ilmu pada pagi ini. Bahagiakan hatinya. Kalau kita tak dapat digunting rambut oleh suami pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong kalau kita tak dapat diberi bahagia, tolonglah memberi bahagia. Kita akan bahagia kalau kita sibuk memberi. Jangan sibuk, bila laki aku nak gunting rambut aku ni. Bukan dia tak nak gunting. Kalau dia gunting sekejap lagi perang dunia sekejap. Abang jerit. Pecah cermin dia tengok kan. Kenapa menjerit ni? Kenapa rambut saya sengit sebelah ni? Nanti suami katalah, kata nak pendek. Bukan ada siapa tengok pun, abang je tengok. Kan? Hampa dah jawab apa, betul lah dah. Dah dia yang guntingkan macam tu, mesti dia suka tengok. Bukan kita nak tunjuk dekat pokcik sebelah masa kita angkat jemuran. Hani angkat kain. Hujan sudah turun. Kan? Lepas tu pergi angkat kain, tenggek je tuala. Mohon terasa. Angkat kain boleh pula berkemban. Sebelah tu jiran pokcik tu dah mati bini. Suka hati hampa je. Nak keluar angkat jemuran ke nak beli roti kat mamu ke, pakai tutup aurat sempurna. Alah Ustazah, mamu je pun nak beli roti je pun, takkanlah mata dia galak tengok kita Jepun. Kau bukan orang Jepun, kau orang Melayu Islam. Kena pakai tudung sempurna. Dia boleh pakai baju kelawar dia, mamu tengok nampak pula koyak dekat tepi. Subhanallah. Tolong betul-betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Zan Aizan, suami saya pakai mesin, nanti semua rambut saya tak ada macam dia. Sama lah dengan suami saya, Zan Aizan. Dia pun pakai mesin. Kadang-kadang dia tu RM14 ya. Nak ni, baik abang cukur sendiri. Lepas tu bila dia cukur sendiri, kita jadi tukang pandang. Bang, belah belakang tu kat belah sini tak ada. Sini tak ada. Aduh, Masya Allah, comel lah baru sebut. Allah Subhanahu Wa Taala menghina orang yang membebani diri mereka dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang akhirnya terpaksa menarik diri daripada dunia nyata dengan melanggar apa yang telah mereka komitmenkan terhadap diri mereka sendiri. Masya Allah, sahabat-sahabat. Ingat semalam lagi pelajaran kita. Semalam lagi. Ain, Allahu Akbar. Ain cakap apa? Nantikan rambut jadi macam hantu maklimah. Hampa ni macam-macam lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah nak tergelap pula dah. Saya tak boleh, kalau dah gelap saya tak boleh berhenti sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Habis-habis lagi ke bab suami jaga rambut kita ni? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dah senyap-senyap. Ada orang belum kahwin tak ada suami dalam ni. InsyaAllah. Dan ada suami-suami yang menonton dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salmah binti. Tu apa tu nama Facebook dia? Salmah binti. Binti apa? Salam Ustazah, betul tu. IPA 2 macam tu. Tutup aurat dengan sempurna, keluar rumah walau sesaat. Betul, Nahizatul Izzah. Masya Allah. Hai. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Warahbaniyatan tu bacaan nun iwad. Macam mana baca? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka mengada-ngadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakan untuk mencari keredaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hubungan kita dengan Allah bukan kita nak jadi Tuhan.
Sahabat-sahabat, Tuhan tetap Allah. Tuhan tetap Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita nak mengambil kerjanya Allah? Okey, jangan sama sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Munirah Draman. Okey, keistimewaan Islam atas agama lainnya ialah bahawa Islam adalah untuk rohani dan jasmani. Betul sangat sahabat. Agama lain pun mengajar kebaikan. Yes, agama lain mengajar kebaikan. Tetapi istimewanya agama Islam untuk rohani dan jasmani. Untuk rohani dan jasmani. Untuk dunia dan untuk akhirat. Dan ia adalah agama yang dimudahkan. Sahih. Agama lain kita jangan tohmah. Hei orang agama Hindu, engkau sebenarnya. Bukan begitu dalam dakwah. Tanyalah mereka. Tuhan-Tuhan mereka mengajarkan mereka berbuat baik. Tapi mereka engkar. Tapi kebaikan yang diajarkan kepada penganut-penganutnya hanya untuk baik di dunia. Cerita-cerita kehidupan selepas mati mereka sahabat tak menyamai apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Bahkan akal kita ni kalau kita timbang pun kita kata, apa ni? Kehidupan selepas mati dia macam ni, tak logik langsung. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hei, sudah-sudah cakap pasal rambut. Ada orang lelaki dalam ni. Jangan pula rambut akak panjang ni pinggang. Tak pasal-pasal Kiflizul tahu siapa rambut sampai pinggang lah, siapa rambut cicah bahu lah. Allah, mocik-mocik. Masya-Allah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Surah Ar-Rum ayat 30. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yakni benar. Kita biasa jumpa kan kalimah innad din 'indallahil Islam. Agama yang benar adalah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Subhanallah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Arab Badui ni rasa macam bukan orang bijak lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Thumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy'abi ya'budu rabbah. Minasy'abi ya'budu rabbah. Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian seseorang yang mengasingkan dirinya di suatu lembah untuk beribadah, menyembah Tuhannya. Dia dah mula nak argue dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga ditambahkan, yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrih. Untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan diri daripada kejahatan manusia. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takwa antaranya yang perlu wajib kita buat, kita lakuni. Apa saya nak cakap lakuni pula ni? Kan? Untuk bertakwa kepada Allah, lakuni pula dah. Untuk bertakwa kepada Allah, kan, antara yang perlu kita lakukan sangat adalah menjauhkan diri daripada kejahatan manusia. Kita dah belajar buat je baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dah belajar dalam kitab La Tahzan. Kerana kebaikan yang kita lakukan akan memadamkan kejahatan, akan menumbangkan segala kejahatan-kejahatan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alamak, Zan Aizan. Okey, kena slowkan suara. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita baca lagi satu. Yu'shiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hampir tiba waktunya bahawa sebaik-baik harta seorang muslim adalah ternak kambing yang digembalakannya menyelusuri lereng-lereng bukit dan tempat-tempat yang subur demi menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Subhanallah, maknanya sahabat, kata-kata Nabi SAW ni, untuk menyelamatkan agama daripada fitnah, kita kena berusaha. Bukan kita duduk saja. Ya Allah Tuhan, kan? Semalam juga saya kongsikan satu YouTube lah, penceramah dari Indonesia. Saya terkejut bila dia start. Itulah akibatnya bila ceramah tu panjang. So kita kontut-kontutkan video.
Kan tapi kadang ada kesan. Sebab tu saya kalau orang share apa, selagi saya tak sempat tonton sampai habis, saya takkan komen apa. Tapi semalam saya tak boleh tidur kan sahabat. Saya tak nak kacau ustaz. Saya turun pergi dapur, minum air panas semua kan. Aduh, sakit belakang kat bahu saya ni. Lepas tu saya pun tengok video-video pendek tu. Lepas tu itu yang saya share dekat Facebook saya. Tiba-tiba kita buka, dia kata haram. Haram. Oh ya, apa hal ustaz ni haram buka-buka. Sebelum tu ceramah dia mesti panjang. So saya tak nak buat spekulasi macam-macam. Durasi 5 ke 6 minit gitulah kan sahabat-sahabat, 4 ke 6 minit gitulah. Sebab banyak sangat video pendek-pendek semalam masa saya tak boleh tidur, saya tengok. So saya share dekat Facebook saya. Dia bercerita pasal TikTok. Sebenarnya secara umumnya dia nak cakap pasal media sosial. Betul dah sahabat-sahabat. Jom kita lakukan gerak gempur. Handphone tak pernah salah, media sosial tak pernah salah. Tapi kenapa kita nak ikut-ikutan orang yang bukan beragama Islam berjoget-jogetan di hadapannya? Lebih-lebih lagi, saya minta maaf sebut, kalau perempuan yang minta maaf pakaiannya memang dah sesuai untuk hidup cara begitu, biarkan mereka. Mampu kita tegur, pimpin mereka ke jalan yang Allah redha. Tak mampu kita pohon, ampunkan aku ya Allah dan ampunkan dia ya Allah. Ampunkan aku yang kadang-kadang rasa best juga tengok ni. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Dia tak rasa takut ke? 1.8 bilion dah yang tengok ni. Kita minta ampun daripada Allah untuk dia. Semoga Allah tunjuk jalan pulang kepada Allah untuk dia. Tapi ni yang berjilbab, kata ustaz tu malam tadi, yang bertudung pun, yang mokcik-mokcik pergi kenduri kahwin pun sibuk nak joget-joget depan TikTok ni. Kau apa hal? La ilaha illallah, subhanallah. Tak malu ke dengan pakaian yang kamu pakai? Masya Allah, kesianlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedih saya, sedih. Betul dah apa yang ustaz tu cakap. Allahu Akbar, Masya Allah. Tak tahulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya dalam pada kata kita kadang nak mengajar, nak tunjuk contoh ayat-ayat. Kan kadang kita liang lintuk leher juga. Kadang bila saya nak astaghfirullahalazim, saya sembang dengan suami. Bang, macam mana bang serba salah. Tadi kita sambil berselawat, suara keluar juga. Kita macam ni sahabat. Kita bukan penyanyi. Okay, kita bukan penyanyi. Penyanyi yang meliang lintukkan suaranya bercampur antara lelaki dan perempuan. Saya memandang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mulia juga seorang tenaga pengajar yang hebat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muridnya bukan saja perempuan, tapi juga lelaki. Tapi bagaimana dia menjaga adab seperti Fatimah Az-Zahra. Hanya beberapa kali sahaja sahabat dapat melihat wajahnya Fatimah, dapat melihat kelibat Fatimah. Masya Allah, jauhnya kita dengan mereka. So kalau bab ini kita tak boleh jaga sahabat-sahabat, cukuplah just for fun. Ana Azlina, itu jawapan dia, betul. Sebab bak kata Ustaz Wadi Anwar dalam satu video ringkasnya juga, sahabat, kita orang Islam tak buat sesuatu tanpa tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk lara, untuk berhibur? Tak. Orang Islam buat apa pun ada tujuan. Saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa minum air? Supaya tekak tak kering. Supaya kita sehat. Banyak minum air. Untuk apa sehat? Terus je linkkan kepada, kalau aku tak sehat, macam mana aku nak beribadah kepada Allah? Mesti ada tujuan sahabat. Hidup orang Islam ni mesti ada tujuan. Dan tujuan utama kita sekarang, kita hidup, kita pasti mati. Mati kita destinasinya mana? Kamu pilih syurga ke kamu pilih neraka? Pilihan atas kita. Kita jangan pernah bila dinerakakan oleh Allah, ada satu suara yang menyindir kita dengan sakitnya hati kita. Hey, dulu tak ada siapa ke habak kat hang. Neraka dia punya azab. Kita panas lagi telinga masa tu. Ada orang habak kat aku, tapi aku yang tak mau dengar. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sakit tau hati kita masa orang cakap macam tu. Ustaz no, pasal apa pula Cik Abel aku miss call ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawab abang sayang belum habis, sikit lagi. Tadi saya start lewat. Macam itulah sahabat, hari ni saya seharian. Ustaz hantar saya pergi meeting di Al-Falah, Ustaz hantar saya pergi Bangi. Jadi dah bincang.
Jom sarapan. Jangan terkejut tau. Jom sarapan. Ustazah, Ustaz masak apa hari ni? Tunjuk-tunjuk kat kedai sebalik subuh. Balik subuh dia akan dengan pakcik-pakcik surau kan, sahabat-sahabat. Oh, hari ni hari Khamis tak? Kalau hari Khamis mereka tak keluar minum sebab ramai yang puasa. Kami alhamdulillah syukur Ustaz mengiringi isterinya. Kan Ustaz mengiringi isterinya. Hari Khamis pun tak boleh puasa, Allah tak bagi puasa. InsyaAllah. Tapi siapa-siapa yang boleh teruskan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah habis Ramadan, kita rindu dengan Ramadan kan. Kalau tak ada halangan apa-apa, kita jadikan satu kelaziman. Sebab puasa yang dicintai oleh Rasulullah adalah puasa Isnin Khamis antaranya kan. Baik, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Dalam riwayat ini dah baca dah. Umar bin Al-Khattab pernah berkata, ambillah bahagianmu untuk melakukan uzlah, yakni pengasingan diri. Terkadang sahabat, memang Allah uzlahkan kita dalam PKP 2 tahun. Walaupun SAT PKP, SAT PKPD, SAT PKPP, SAT PK, segala PPP keluar, kita dah belajar tentang uzlah. Macam ni rupanya. Anda tahu ramai yang respon dengan ustazah, kenapa Cik Abeku ni? Tak payah bang, tinggal sikit je lagi, sekejap lagi kita turun. Dah macam orang sakit pula, nak bawa makanan ke atas, tak payah. Ustazah turun bawah sekejap lagi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup mesti ada tujuan. Jangan ajar anak-anak kita, ni kenapa buat saja je ibu suka-suka. Ajarkan mereka tentang tujuan. Kalau kita marah, mereka marah saja, tapi kita tak bagi tahu mereka kenapa ni tak boleh. Kenapa ni tak boleh? Kita kena cerita dekat mereka kenapa ibu marah. Kenapa kakak kena marah. Kakak tahu kan kalau kakak buat macam ni, kesan dia apa? Kena cerita sahabat. Kita rasa anak kita dah dewasa, tak, kita kena cerita. Mak bukan tak sayang kamu. Kalau mak tak sayang kamu, mak biar je kamu. Tahu tak kenapa mak tegur bab-bab macam ni? Mak tak selamanya hidup. Sentuh hati mereka sahabat. InsyaAllah kalau bukan hari ni, saat kita mati nanti mereka akan terngiang-ngiang nasihat yang kita ulang-ulang kepada mereka. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong tegur, tolong nasihat. Jangan disindir-sindir. Kita nak tegur orang ni, jangan disindir-sindir dalam ruang komen. Orang lagi marah, orang lagi menyampah, lagi tumbuh gaduh dekat ruang komen tu. Kenapa kita tak reti malu ke? Laki tak tegak ke? Tak payahlah macam tu. Kalau laki dia baca komen tu, laki dia kata aku dah sejuta kali tegak. Hang pada pandai tu dia laki tak tegak ke? Tak boleh sindir-sindir macam tu sahabat dirahmati Allah. Dia apa lagi orang yang jenis tak tahulah malunya entah ke mana kan. Sahabat-sahabat dia akan layan lagi. Ada pula hang baca banyak-banyak komen tu kan. Tak payah. Kalau dia saudara kita, dia anak-anak kita. Dan cara kita menegurnya sahabat, kenapa kita share? Kenapa kita like? Kenapa kita tonton? Kita tonton benda tu menambahkan viewers dia. Kan? Meningkatkan rating dia lagi. Dia akan lebih wow lagi. Ramai orang suka rupanya. Dia tak tahu yang menonton tu tak suka. Dah tak suka, jangan tonton. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak, Ustaz tahu sahabat-sahabat Kartina Ramli. Ustaz tahu Ustaz tengah latahzan. Cuma dia tanya nak makan ke atas ke kat bawah. Kan? Selalu bila dia pergi subuh tu, kita nak makan sebelum latahzan ke selepas latahzan. Kalau malam tadi kami tak makan malam, kami akan makan lepas subuh sebelum latahzan. Jadi kalau malam tadi dah makan, ada anak murid hantar nasi ayam petang semalam. Lepas tu saya lepas-lepas daripada demam tu, tak tahulah nasi ayam sebungkus pun tak habis. Tak lama lagi kurus. Sekian dimaklumkan. Okey, kita habiskan sampai hadis yang seterusnya. Alangkah indahnya pesanan yang disampaikan oleh Junaid Al-Baghdadi. Menguat-nguatkan diri untuk beruzlah itu jauh lebih mudah daripada harus memaksakan diri untuk bergaul dengan orang ramai. Anda jangan salah faham. Kita belajar silaturahim tu penting, ukhuwah tu penting. Tapi bila mana kita rasa dengan kita duduk dalam kelompok tu kita makin berdosa, pilihlah untuk beruzlah. Dan beruzlah bukan mengasingkan diri daripada kelompok yang baik. Sebab jangan perasan kita duduk sorang-sorang kita boleh jadi baik. Sahabat, di sana mungkin kita sorang-sorang, tapi bisikkan syaitan, ya memanglah kau baik. Hujung minggu ni jiran kau kahwinkan anak, kau tak payah datang. Adik-beradik engkau jemput datang rumah, tak payah datang. Engkau duduk je wirid je sorang-sorang kat sini. Mula dah tu.
Syaitan cukup dengki tengok kita buat kebaikan, dan dia akan gagalkan kebaikan itu sehingga membuka jalan-jalan syurga. Dia akan tipu dayakan kita sehingga kebaikan yang kita buat boleh menghumban kita ke dalam neraka Allah wa na'udzubillah min zalik. Faham sahabat-sahabat? Saya takut orang salah faham ni, akhirnya semua orang tak mau kawan dengan siapa-siapa. Saya nak beruzlah, nak mengasingkan diri, itu lebih baik. Mak engkau panggil ni, ajak pergi kenduri adik-beradik. Tak ada kenduri-kenduri. Kenduri ni semua lara. Lara lah kalau engkau pun juga lambat kat situ. Kita bukan Imam An-Nawawi sahabat yang sampai level Imam An-Nawawi pergi kenduri. Dia tahu benda ni lara, kalau aku datang hati aku ni akan terpesong, maka dia balik. Ustazah, saya lah Imam An-Nawawi tahun 2022. Ambil. Lepas tu orang kata, tadi aku nampak pasal apa hang patah balik? Aku patah balik sebab tempat engkau ada karaoke. Aku adalah sejenis manusia yang anti karaoke. Akhirnya satu taman anti kat hang. Hang tak boleh dah nak berdakwah sebab semua orang dah tak suka kat hang. Cari sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana cara kita nak cucuk jarum dengan mudah. Ustazah Zai biasa je kena. Ustazah ni sebenarnya apa? Cakap terus terang je lah Kenapa? Apa yang kenapa? Ustazah ni orang PAS panggil ceramah pun pergi, orang UMNO panggil pun pergi, orang Harapan panggil pun pergi. Ustazah ni orang apa sebenarnya? Lah, saya orang Islam. Kan sahabat? Sibuklah tanya soalan macam tu. Dah tu cakap kat ustaz, kelakar lah bang kadang-kadang soalan-soalan mereka ni. Habis tu takkanlah kita nak pilih, saya hanya ceramah kepada parti hijau, saya hanya ceramah kepada parti biru. Kau dah kenapa? Macam mana kita nak cucuk jarum dekat kelompok tu kalau kita tak masuk dalam kelompok tu? Cucuk jarum tu orang faham. Okay, kita tutup. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah tak payah nak bagi tulis kat situ. Tahu dah ustazah undi apa? Undi adalah rahsia. Saat undi tu, antara kita dengan Allah, aku pilih dia sebab apa? Bukan sebab sekarang ni kau berkawan dengan siapa. Ustazah tu rasanya dia memang dah berpatah arah dah, kan? Pelik-pelik manusia sekarang ni sahabat. Suka bersangka-sangka. Kita dah belajar kan bab bersangka-sangka? Masya Allah. Al-Khattabi mengatakan seandainya manfaat dalam beruzlah itu hanyalah menghindarkan diri daripada kebiasaan ghibah, mengumpat. Allah, Masya Allah. Kebiasaannya mengumpat, tetapi dia sangat nak mengubah dirinya, nak menghindar diri daripada kebiasaan itu. Seandainya manfaat dalam beruzlah itu hanyalah menghindarkan diri daripada kebiasaan mengumpat dan daripada kebiasaan melihat kemungkaran yang tidak mampu dia hilangkan, maka itu sudah merupakan suatu kebaikan yang besar. Sahabat faham tak maksud uzlah yang dikatakan kat sini? Bukan mengasingkan diri, aku tak mau kawan dengan hang ahli neraka. Bukan. Kita tahu dah kawan-kawan kita ni suka mengumpat. Kenapa kita, ya ke biar betul ke, aku pun tak tahu ni. Pasal apa hang nak jadi nasi tambah? Kita bila jumpa orang, hang nak tahu dah kita pun, Astaghfirullahalazim, cerita pasal orang rupanya. Aku nak tegak ni bos aku yang sedang mengumpat tu, BFF aku kan, langsung dia tak belanja aku makan. Sahabat, cukuplah kita berdiri di situ. Sadaqallahul azim. Kan Munirah? Apa maksud sadaqallahul azim? Rupanya dia nak cakap habis dah. Dah, stop dah. Munirah Draman masa pergi Umrah Syawal hari tu, dia nak cakap dekat cleaner yang ambil sampah. Dia tanya lagi, ada lagi sampah tak? Sadaqallahul azim. Dia faham. Kami punya gelak lah lepas tu kan. Munirah, aku cakap apa dekat orang tu? Dah, dia tanya kot ada sampah lagi ke tidak, apa lagi, anything nak buat dekat bilik tu. Dia orang tengah dengar kuliah ustazah kat bilik. Sadaqallahul azim. Terus orang tu pergi. Maknanya dia tahu lari habis dah habis. Tu dia kata, senang ustazah duduk kat sini. Kan cakap je sadaqallahul azim, dia tahu dah tak payah apa-apa lagi dah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kita kadang-kadang gelak benda-benda macam ni. So jauhkan diri kita daripada kelompok-kelompok yang kita tahu tak mampu tegur. Kita jauhkan diri daripada itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka dengan kita menjauh diri daripadanya, kita terhindar daripada dosa itu. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim daripada Abu Zar
radhiyallahu anhu secara marfu' dengan sanad hasan, al-wahdatu khairun min jalisis su'. Menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat. Menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat. Saya ulang, menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat. So, hangpa jangan duk rasa, okay lah Ustazah, saya nak pindah duduk kat puncak Gunung Jerai sorang-sorang, nak bina pondok di sana. Bukan itu maksudnya. Kalau kita dengan mula bercakap terjebak dengan perbuatan dosa, pilihlah untuk diam. Okey, subhanallah, saya nak sarapan di bawah, kemudian naik balik kuliah pukul 9 bersama Muslimat di Demi Ummah kerana Allah. Saya akan share insya-Allah 40 hadis tentang hukum fiqh. 9 hingga 10, kemudian saya keluar berdua-duaan hari ini dengan Ustaz Hasan. Ustaz Hasan pula dah. Baca Abu Hasan, saya tulis Ustaz Hasan. Padahal nak keluar dengan Ustaz Azwan. Okey, sayang-sayang sekalian, saya minta maaf atas kelancangan bicara kerana saya tak rasa saya berceramah mengajar. Wallahi tidak. Saya hanya merasa saya sedang sembang-sembang dengan keluarga yang saya sayang, anda, adik-adik saya, kakak-kakak saya, kekanda bonda saya, ayah-ayah saya. Okay, semoga manfaat. Tujuan kita hanya satu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, semua kita diuji. Bangkit sahabat, kerana Allah sentiasa bersama-sama kita. Semoga Allah redha pada kita sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Besok saya seharian di PWTC. Siapa yang boleh akses ke PWTC dengan mudah, boleh cari saya 9.30 pagi hingga 11 pagi. Saya di booth IKIM FM. 11 pagi mungkin sampai tengah hari, saya bersama Ustazah Asma Harun bersama Dr. Atiyah Azmi di pentas PTS. Pukul 4 petang saya akan bersama dengan Puan Sri Dia untuk legasi Abah. So antara tengah-tengah tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya akan berada di mana-mana lah. Sebab saya pun pencinta buku kan sahabat. Jadi saya akan mencari-cari buku. Jadi siapa-siapa yang berada di PWTC, masuk aja dekat Telegram Ustazah Zaidi Hati. Ustazah sekarang ada dekat mana? Saya ada dekat sini. Nanti saya akan masuk bila saya tengok ada Telegram. Ustazah Zai dekat mana, saya akan masuk. Okey, sekarang jam 3 petang saya berada di sini. Gitu. Okey, insya-Allah kita bertemu. Dan Sabtu, La Tahzan Selangor KL, seat dah penuh 250 orang. Anda hebat. Semoga tercantum erat ukhuwah kita fillah. Tak ada nawaitu lain sahabat, insya-Allah. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.